barisan panel dan tetamu penonton sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam program forum online pada hari ini. Forum online pada hari ini kita memilih tajuk yang sedikit panas, iaitu isu COVID-19 yang telah melanda di negara kita, dengan cara kita mencegahnya dan juga perbincangan tentang kepentingan vaksin ni dalam hidup kita. Okey, di sini saya Nur Fadila sebagai pengerusi program pada kali ini. Barisan panel iaitu Nurul Syazana, panel pertama, panel 1, panel kedua Nik Arisa dan juga panel ketiga Nurin Hidayatul. Okey, semoga kita yang berada di sini dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, pertama sekali kehadiran barisan panel dan juga Cikgu Aidi Azlan dan juga penonton-penonton yang sudi meluangkan masa bersama kami, amatlah kami hargai. Okey, sidang hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, pada penghujung 2019, masyarakat dikejutkan dengan satu fenomena baru yang belum pernah dialami di dunia, dan kemunculan penyakit yang dikenali sebagai virus COVID-19 ini menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Okey, virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif pada 25 Januari 2020 berikutan pandemik COVID-19 di Hubei, China. Okey, kes yang dilaporkan pada awalnya kekal rendah dan sebahagian besarnya terbatas pada kes-kes yang diimport, sehinggalah kluster tempatan mulai muncul pada bulan Mac 2020. Kluster terbesar tersebut pada ketika itu dikaitkan dengan perhimpunan agama Jemaat Tabligh yang diadakan di Sri Petaling, Kuala Lumpur pada akhir bulan Februari dan awal bulan Mac, yang membawa kepada kenaikan besar-besaran dalam kes tempatan serta pengeksportan kes ke negara jiran. Okey, apakah pendapat anda, panel 1 iaitu Nurul Syazana, tentang isu COVID ini, dan bolehkah anda beri cara untuk mencegahnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita tahu, coronavirus ini merebak sama seperti selesema. Virus ini merebak melalui titisan apabila seseorang batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan lalu disentuh pula oleh orang lain. Individu akan dijangkiti virus tersebut apabila mereka menyentuh bahagian mulut, hidung dan mata dengan tangan yang telah dijangkiti. Justru itu adalah amat penting untuk anda sentiasa menjaga kebersihan tangan lagi setelah berada di tempat awam. Cara individu dari semua peringkat umur berisiko untuk dijangkiti penyakit virus ini. Tambahan pula, individu yang mempunyai imun sistem yang lemah turut berpotensi untuk dijangkiti virus ini. Oh, apa pelat kot? Ni. Okey, bolehkah panel kedua iaitu Nik Arisa Aisyah memberi poin anda tentang lebih lanjut tentang COVID ini? Penyakit COVID ini disebut sebagai SARS-CoV-2. Gejala yang mungkin muncul antara 2 hingga 14 hari selepas terdedah kepada virus. Yang mungkin dialami adalah demam dan atau menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot dan lain-lain. Siapakah golongan yang berisiko tinggi untuk dapat jangkitan COVID adalah kanak-kanak, warga emas, warga dengan pesakit yang mempunyai penyakit kronik, yang ada daya ketahanan badan yang rendah serta wanita hamil. Oleh sebabkan itu, vaksin amat digalakkan kepada warga emas mahupun pesakit-pesakit yang mempunyai sejarah sakit yang agak kronik. Apa pendapat panel ketiga tentang isu COVID-19 ini? Dan apa yang ingin diperkatakan oleh panel ketiga?
Coronavirus ni adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah Coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada susun biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus corona yang baru dan KKM sentiasa berhubung dengan pihak antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk mempelajari karakteristik dan behavior virus ini. Ya betul. Secara amnya, individu dari semua peringkat umur berisiko untuk dijangkiti penyakit coronavirus ini. Tambahan pula, Suruhanjaya Kesihatan Wuhan telah memaklumkan dalam satu kenyataan di mana 60 kes pada waktu itu melibatkan individu berumur antara 15 hingga 88 tahun. Malah, individu yang mempunyai imun sistem yang lemah turut berpotensi untuk dijangkiti virus COVID-19 ini. Cara kita mencegahnya dari dijangkiti adalah antaranya paling utama sekali adalah dengan menjaga kebersihan tangan anda pada setiap masa. Dan selain dari menggunakan hand sanitizer, anda disarankan juga untuk kerap membasuh tangan dengan sabun dan air yang bersih. Dan selain itu, elakkan daripada kerap menyentuh bahagian muka seperti mulut, hidung dan mata di mana kita sering melakukannya tanpa kita sedar. Okey, apakah pendapat panel sekalian tentang cara kita mencegahnya dari dijangkiti? Mungkin panel 1 ataupun 2 atau 3 ingin mengatakan sesuatu? Selain daripada Cik Fadila katakan tadi, kita boleh memaksimumkan pergerakan kita di luar rumah seperti keluar apabila perlu dan sentiasa memakai sanitasi tangan jika berada di luar. Jika baru pulang dari kerja ataupun baru sampai di rumah, seeloknya kita terus mandi agar virus itu tak berjangkit kepada orang yang berada di dalam rumah sekali. Panel yang pertama, apa pendapat anda dengan bagaimanakah coronavirus ini merebak? Seperti mana yang saya beritahu seperti tadi, coronavirus ni dia macam cepat merebak seperti sesama. Dia senang dijangkiti melalui titisan apabila seseorang itu batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan lalu disentuh pula oleh orang lain. Individu akan dijangkiti virus tersebut apabila mereka menyentuh bahagian mulut, hidung atau muka dengan tangan yang telah dijangkiti. Justru itu adalah amat penting untuk anda sentiasa menjaga kebersihan tangan dan lagi setelah berada di tempat awam. Okey, kepentingan vaksin ini untuk pada secara amnya, vaksin ini adalah untuk kita bukan untuk kita merawat jangkitan, tetapi ia adalah untuk melindungi diri daripada terkena penyakit berjangkit itu. Presiden Persatuan Perubatan Malaysia iaitu Profesor Datuk Dr. Subramaniam Mulyandi berkata apabila vaksin itu disuntik ke dalam tubuh manusia, ia akan membantu meningkatkan imuniti sistem badan bagi melawan penyakit itu. Oleh itu, petugas barisan hadapan seperti doktor dan jururawat akan diberi keutamaan
untuk mendapat vaksin itu kerana mereka adalah individu yang paling dekat, terdedah serta mempunyai risiko tinggi ketika berhadapan dengan pesakit COVID-19 ini. Apa pendapat panel kedua tentang vaksin ini? Mungkin boleh beritahu tentang tujuan pemberian vaksin ini? Vaksin COVID adalah untuk mengawal penularan COVID-19. Semakin ramai orang mendapat vaksin, semakin ramai penduduk mempunyai antibodi yang kuat, seterusnya dapat mengurangkan kebarangkalian kejangkitan penyakit COVID yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko tinggi yang tidak layak menerima vaksin seperti warga emas yang lebih daripada 80 tahun. Jenis-jenis vaksin yang ada di Malaysia adalah vaksin COVID-19 mRNA keluaran Pfizer Biotech, AstraZeneca, Sinovac, vektor keluaran Casino dan keluaran Gamaleya. Panel ketiga, apa pula pendapat pandangan anda? Banyak organisasi yang menggunakan genom yang diterbitkan untuk membangunkan vaksin yang mungkin boleh menentang SARS-CoV-2. Badan-badan yang membangunkan vaksin termasuk Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit China, Universiti Hong Kong dan Hospital Shanghai Timur. 3 projek vaksin disokong oleh Gabungan untuk Inovasi Kesiapsiagan Epidemik, termasuk projek-projek oleh syarikat bioteknologi yang terkemuka di Amerika Syarikat, bekerjasama dengan Moderna untuk membuat vaksin RNA yang sepadan dengan lonjakan permukaan coronavirus dan bercadang untuk memulakan percubaan manusia menjelang Mei 2020. Panel satu mungkin boleh bincangkan lagi tentang COVID, tentang vaksin, dengan vaksin ini. Okey, yang kita tahu isu penggunaan vaksin dalam kalangan masyarakat luar negara UMNO dan di negara kita khususnya bukanlah perkara asing untuk dibincangkan. Masih ramai dalam kalangan masyarakat umum tidak mendapat maklumat tepat mengenai keperluan mengambil vaksin. Ada dalam kalangan mereka yang masih percaya bahawa sering kali vaksin menyebabkan kesan mudarat yang serius. Kesan mudarat akibat maklumat yang salah mengenai vaksin juga difairkan oleh setengah pihak dan ini sangat membimbangkan. Beberapa kes kematian juga dicatatkan di negara kita akibat tidak mengambil vaksin atau tidak mematuhi nasihat dos vaksin yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Seperti mana kita tahu bahawa pelbagai fakta sains dan perubatan serta penjelasan isu salah faham berkaitan vaksin agar masyarakat faham tujuan suntikan vaksin dan faedahnya. Vaksin juga sering dikaitkan dengan bahan beracun atau bahan berbahaya kepada badan. Tidak dinafikan vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan. Namun pada dasarnya semua kesan sampingan itu terkawal dan mendapat perhatian pihak berkuasa perubatan. Sebaliknya, jika seseorang individu itu tidak menerima suntikan vaksin, sistem imun badan tidak mampu melawan penyakit sekiranya nanti terdedah kepada penyakit berkenaan. Ini boleh mengakibatkan lebih kesan mudarat berbanding kesan sampingan. Selain itu, pihak berwajib kita sebagai individu dalam masyarakat boleh memainkan peranan penting untuk berkongsi dan menyebar maklumat tepat mengenai vaksin. Tahap kesihatan kita, keluarga, masyarakat adalah tanggungjawab kita bersama. Ingatlah konsep ini bahawa pencegahan lebih baik daripada rawatan.